Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan memulakan dengan tindakan pasukan Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM. Semalam mereka telah membuat sebanyak 74,901 pemeriksaan bagi pemantauan dan penguatkuasaan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 4,220 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan yang melibatkan seramai 19,756 anggota. PDRM telah mengenakan 140 sekatan jalan raya, rentas sempadan negeri di seluruh negara dan memeriksa sebanyak 290,432 kenderaan berbanding dengan 267,373 kenderaan pada hari sebelumnya. Sebanyak 111 kenderaan telah diarahkan berpatah balik atas cubaan rentas negeri tanpa surat kebenaran polis. Antara negeri yang mencatatkan cubaan rentas negeri tertinggi adalah 63 di Kedah, 25 di Selangor dan 14 di Melaka. Semalam, PDRM telah menahan 31 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPB, dan daripada jumlah tersebut seramai 26 individu direman manakala 5 individu diberikan jaminan polis. PDRM turut mengeluarkan kompaun kepada 93 individu di atas pelbagai kesalahan engkar arahan PKPB. Walau bagaimanapun, tiada kompaun dikeluarkan di atas kesalahan ziarah Aidilfitri. Justru itu, saya perlu ingatkan sekali lagi bahawa tindakan rentas negeri masih tidak dibenarkan kecuali beberapa kategori yang telah pun saya sebutkan. Oleh itu, pihak polis akan mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan kesalahan. Jadi perlu diingatkan, kerjasamalah dengan pihak berkuasa supaya mematuhi setiap SOP dan arahan yang dikeluarkan. Saya ingin menyebut hari ini tentang kes penipuan penjualan face mask ataupun topeng muka. Dari 18 Mac sehingga 3 Jun 2020, PDRM telah membuka 572 kertas siasatan berkenaan penipuan penjualan topeng muka ataupun face mask yang melibatkan anggaran kerugian sebanyak 5.5 juta ringgit. Kebanyakan kes penipuan ini melibatkan urusan jual beli melalui platform Facebook dan juga WhatsApp. Negeri-negeri yang mencatatkan kertas siasatan yang tertinggi adalah 122 di Selangor, 68 di Johor dan 68 juga di Pulau Pinang. Daripada jumlah ini, PDRM telah menangkap 181 individu dan 53 individu lagi telah pun dituduh di mahkamah. Oleh itu, saya ingin mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati apabila membuat pembelian seperti ini melalui platform atas talian. Elakkanlah berurusan di laman web yang mencurigakan dan semak ulasan serta komen daripada pembeli lain. Dan jangan sekali-kali terpedaya dengan tawaran murah. Jadi kalau nak ikutkan, face mask sudah boleh didapati dengan mudah
di merata-rata termasuk kedai-kedai farmasi dan sebagainya. Jadi elakkanlah daripada ditipu seperti ini. Mengenai berita palsu, sehingga 4 Jun 2020, sebanyak 266 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan juga SKMM berhubung dengan berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 179 masih di dalam siasatan, manakala 30 telah didakwa di mahkamah, 11 diberikan notis amaran dan 18 telah mengaku bersalah. Tiada pertambahan kertas siasatan baru yang dibuka oleh PDRM dan SKMM dalam tempoh 10 hari lepas, dan ianya saya kira menunjukkan peningkatan kesedaran di kalangan rakyat tentang bahayanya berkongsi berita palsu. Seperti yang telah pun saya sebutkan lepas, apabila tindakan ke atas mereka yang menjabarkan berita palsu diambil oleh pihak polis sehingga ada yang dihadapkan ke mahkamah dan sebagainya. Saya harap kesedaran ini berterusan dan kita tidak lagi berdepan dengan penularan berita-berita palsu yang merugikan negara dan menghuru-harakan semua pihak di negara kita. Sebanyak 317 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh pasukan respon pantas KKMM yang ditubuhkan untuk membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19 ini. Oleh itu orang ramai diingatkan supaya berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang berita yang belum diketahui kesahihannya. Untuk lebih pasti, sila hubungi talian 03-8911-5103 ataupun layari www.sebenarnya.my untuk kepastian. Dan saya ingin mengingatkan, sahkan dulu berita tersebut dari segi kebenarannya baru disebarkan. Mengenai op sanitasi awam yang dikawal selia oleh KPKT, sejak 30 Mac mereka telah melakukan 7,532 operasi sanitasi yang merangkumi 132 zon. Sebanyak 11,065 premis telah disanitasi yang terdiri daripada 2,644 pusat perniagaan, 4,150 bangunan kerajaan, 1,583 kawasan perumahan termasuk PPR, 2,336 tempat awam dan 352 pasar raya. Semalam, sebanyak 43 operasi sanitasi telah dilaksanakan yang meliputi 37 zon di 12 negeri, antaranya adalah Sabah 11 operasi, Johor 8 operasi dan Melaka 4 operasi. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 4 Jun, sebanyak 181 pusat kuarantin beroperasi berbanding dengan 185 pada hari sebelumnya, yang mana 14,579 individu sedang menjalani operasi ataupun sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 191 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dari Singapura, Indonesia, Brunei, Bangladesh, Hong Kong, Nepal serta Qatar dan telah pun di kuarantin secara wajib. Seramai 49,464 rakyat Malaysia yang pulang ke tanah air telah di kuarantin wajib sejak 3 April 2020 dan sehingga hari ini seramai 38,845 individu telah pun selesai
menjalani kuarantin wajib dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai proses penghantaran pelajar IPT pulang ke kampung halaman masing-masing, dari 27 April 2020 sehingga hari ini, KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, telah menghantar pulang 57,728 pelajar IPT ke kampung ataupun ke pangkuan keluarga masing-masing. Hari ini seramai 566 pelajar dijadualkan untuk dihantar pulang melalui 3 penerbangan yang akan menghantar pulang 468 pelajar dari Kuala Lumpur ke Sibu, Miri dan Kuching. 38 pelajar dari Miri akan diterbangkan pulang ke Kota Kinabalu, manakala 60 lagi pelajar akan diterbangkan pulang dari Kota Kinabalu ke Bintulu. Mengenai tapak binaan, semalam Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun CIDB telah membuat pemeriksaan di 196 tapak binaan di seluruh Malaysia yang melibatkan 194 penguatkuasa. Dari jumlah tersebut, pemeriksaan CIDB telah mendapati 93 tapak binaan patuh kepada SOP, 16 tapak binaan tidak patuh pada SOP dan diberikan amaran. 2 tapak binaan telah diarah tutup kerana tidak patuh SOP dan baki 85 tapak binaan tidak beroperasi. Jumlah kumulatif tapak binaan yang telah diperiksa oleh CIDB sehingga hari ini adalah 6,559 tapak binaan. Daripada jumlah tersebut, 1,211 tapak binaan mematuhi SOP, 288 tapak binaan tidak patuh kepada SOP dan diberikan amaran. Penguatkuasa CIDB telah mengarahkan 10 tapak binaan ditutup kerana tidak patuh kepada SOP, manakala 5,050 tapak binaan masih belum beroperasi. Seperti yang saya sebutkan bahawa salah satu syarat untuk beroperasi ialah pekerja tapak binaan, terutamanya warga asing, mesti dibuat saringan kesihatan, iaitu swab test. Dan sehingga hari ini, lebih daripada 30,000 warga asing yang bekerja di tapak binaan di wilayah Persekutuan dan Selangor telah pun disaring. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Terima kasih. Seruan saya seperti biasa, terus kekal di rumah untuk kekal selamat. Stay home, stay safe. Saya buka kepada soalan. Okay, Assalamualaikum. Datuk Seri, saya Faris dari RTM. Nak tanya berkenaan dengan ada setengah majikan yang mewajibkan pekerja mereka untuk menjalani kuarantin wajib selama 14 hari setelah mereka pulang daripada melakukan rentas negeri, sama ada atas urusan kerja ataupun atas urusan peribadi. Dan majikan tersebut ada yang menolak cuti tahunan mereka dan ada yang mengenakan cuti tanpa gaji. Jadi persoalannya, adakah tindakan tersebut dibenarkan? Tindakan tersebut tidak dibenarkan, ya, sebab yang perlu, yang dari segi peraturan yang dikeluarkan oleh MKN adalah rakyat kita yang pulang dari luar negara mesti dikuarantin wajib selama 14 hari. Beberapa negeri seperti di Sabah, di Sarawak, rakyat yang pulang dari Semenanjung ke Sabah dan Sarawak juga dikuarantin wajib oleh negeri Sabah dan Sarawak. Tetapi di Semenanjung, rentas negeri, kita tidak benarkan. Ini termasuk rentas daerah ni kan? Rentas daerah dan rentas negeri. Walaupun kita tidak benarkan, tetapi yang mendapat kebenaran daripada polis untuk merentas negeri tidak diwajibkan untuk membuat kuarantin 14 hari ini. Ya, tidak ada.
Jadi ini hanyalah majikan tersebut yang mengarahkan 14 hari tersebut tanpa mengikut peraturan yang disediakan oleh MKN. Jadi mereka pandai-pandai buat sendiri sajalah. Dan adalah salah pula oleh kerana mereka paksa pekerja mereka di kuarantin 14 hari. 14 hari itu dikira sebagai cuti tanpa gaji. Jadi itu pun saya kira adalah salah kerana tidak mengikut apa yang di garis panduan yang mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh MKN. Jadi tindakan majikan tersebut adalah salah. Jadi tindakan kepada majikan tersebut? Saya kira kalau ada peraturannya di bawah Kementerian Sumber Malaysia, maka Kementerian Sumber Malaysia boleh mengambil tindakan. Ya. Okey. Assalamualaikum Dr. Seri, Afiq bernama. Soalan saya berkisar mengenai perkembangan semasa penugasan ATM di Hospital Cox Bazar di Bangladesh. Setakat ini macam mana? Adakah penugasan mereka ini ditarik kembali dalam tempoh COVID-19 dan PKP? Selain itu, sepanjang mereka bertugas di sana, adakah mereka ini dilengkapi dengan peralatan PPE dan perlindungan PPE? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kita memang ada mengantar 56 anggota di Cox Bazar. Tetapi semua mereka telah pun kita panggil balik apabila COVID-19 mula melanda. Jadi tidak ada lagi anggota tentera ATM ni, Angkatan Tentera Malaysia ni yang berada di Cox Bazar. Tidak ada lagi. Ya. Salam untuk Sri Ahmad daripada Bernama. Sekarang ini Taska sudah dibenar untuk beroperasi mengikut SOP. Jadi soalan saya, bagaimana dengan ibu bapa yang menghantar anak ke pengasuh persendirian dan bagaimana pula dengan jiran-jiran yang turut menjaga anak orang lain? Ya, bila saya umumkan Taska dibuka, ya, ada 7,901 Taska dan mereka dah pun memohon untuk membukanya. Yang 791 itu adalah Taska yang berdaftar. Ya, berdaftar. Ada 3 kategori sebenarnya, iaitu Taska institusi. Ini yang di bawah entiti perniagaan, komplit dengan bangunan dan sebagainya. Yang kedua, Taska awam ini di jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi kerajaan. Setiap kementerian misalnya ada Taska. Pekerja-pekerja di situ, kaki tangan kerajaan di situ menempatkan anak mereka di Taska-Taska di pejabat-pejabat kerajaan. Itu ada. Dan yang ketiganya adalah Taska di rumah. Tetapi Taska di rumah ini juga dikawal selia juga oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini. Kerana pengendali anak-anak di Taska tersebut mendapat training ataupun latihan daripada kementerian. Tetapi ada swasta yang tidak didaftarkan, illegal. Kita boleh anggap mereka sebagai illegal, tidak didaftarkan. Mungkin di dalam satu taman tu dia jaga 3-4 orang anak yang hantar sendiri-sendirilah, hantar. Dan kita bimbang Taska seperti ini kerana penjaga anak-anak tersebut tidak mendapat sebarang latihan pun. Jadi kalau ada perkara-perkara yang tidak baik berlaku, itu adalah di luar tanggungjawab daripada pihak kerajaan, daripada pihak kementerian kerana tidak berdaftar. Jadi yang pertamanya saya menyerulah kepada tadika persendirian ini yang walaupun menjaga 3-4 orang anak sekalipun supaya berdaftar dengan pihak kementerian KPWKM ini. Daftarlah supaya mereka boleh mendapat latihan. Mungkin latihan boleh diberikan secara percuma oleh KPWKM supaya melatih mereka untuk mengendalikan anak-anak di tadika tersebut, di Taska tersebut. Lebih-lebih lagi jika berlaku sebarang perkara yang tidak diingini, mereka adalah tertaluk di bawah kementerian.
Dan jika ada bantuan sekalipun daripada pihak kerajaan, kalau mereka dibantu, ada sumbangan dana daripada kerajaan, mereka boleh memohon dana daripada kerajaan kerana mereka merupakan taska yang berdaftar. Jadi untuk hari ini, oleh kerana mereka tidak berdaftar, mereka agak sukar untuk mengawasi mereka dari segi mematuhi SOP yang dikeluarkan. Walaupun SOP yang dikeluarkan kepada taska amat ketat sekali. Sebelum menghantar, sewaktu mereka sampai, masuk ke dalam, nak balik anak-anak tersebut dengan SOP yang ketat bagi menjaga keselamatan dan kesihatan anak-anak tersebut. Tapi di swasta yang tidak didaftarkan ini, yang buat secara sendiri-sendiri macam ni, pemantauan agak sukar untuk SOP ni. Walau bagaimanapun, saya juga selain daripada menyeru mereka berdaftar, saya juga mohon supaya mereka boleh download SOP melalui website KWPKM ni dan juga website JKM ni, supaya mereka boleh dapat lihat dengan detail apa SOP yang dikeluarkan bagi mereka menjaga kepentingan anak-anak ni. Tapi yang paling penting, eloklah berdaftar dengan JKM. Okay, assalamualaikum Datuk Seri. Okey, manakala tadi Datuk Seri dah perjelaskan mengenai pusat asuhan yang telah berdaftar dan tidak berdaftar. Jadi memandangkan ibu bapa yang sekarang ni ada yang bekerja selama 9 jam, adakah ianya praktikal memandangkan lebih lama ibu bapa bekerja, lebih lama anak itu di rumah asuhan dan lebih lama terdedah dengan risiko COVID-19. Jadi apa pandangan Datuk Seri? Sekarang tu, walaupun kita bekerja hanya 8 jam sehari, tetapi ada keperluan bekerja lebih daripada masa. Jadi ini adalah perjanjian antara ibu bapa dan juga penjaga pusat taska tersebut. Walaupun dia nak tinggal 10 jam pun, itu adalah hubungan antara ibu bapa dengan pusat jagaan tersebut. Dan dari segi kebimbangan risikonya, seperti yang saya sebutkan, bahawa taska yang berdaftar telah pun mempunyai SOP yang lengkap, yang untuk kita menjaga kebajikan kanak-kanak tersebut. Jadi soal tambahan masa 1 jam dan 2 jam, kalau masih lagi SOP itu dilaksanakan, saya rasa tidak menimbulkan isu lah dari segi itu. Sebab ada masanya ibu bapa perlu meninggalkan anaknya lebih daripada 8 jam, iaitu waktu bekerja mereka. Jadi tidak ada menjadi kesalahan dan tidak perlu dibimbangkan selagi ada SOP itu dipatuhi. Okey. Soalan saya Datuk Seri berkenaan dengan terdapat sekolah gabungan persendirian yang menerima separuh bantuan kerajaan namun masih mengenakan yuran bulanan kepada para pelajar walaupun sekolah masih tidak dibenarkan beroperasi. Adakah ia dibenarkan? Okey. Saya tak tahu dari segi dasar Kementerian Pendidikan, tetapi dari segi etikanya, sepatutnya kalau servis tidak diberikan, bayaran tidak perlu diminta. Dalam isu sekolah separa kerajaan ini, sekolah masih ditutup. Oleh kerana sekolah masih ditutup, tentu saja guru-guru di sekolah tersebut tidak mengajar pun. Jadi kos operasi sekolah tu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Mereka tak bayar guru, mereka tak bayar staf-staf mereka yang lain. Kenapa pula ibu bapa yang anak mereka tidak belajar terpaksa bayar yuran walaupun separuh? Jadi sepatutnya perkara ini tidak berlaku. Seperti bas sekolah itu hari, kita kesian. Saya kesian kepada bas sekolah. Kerana apabila pelajar tidak ada, mereka tidak boleh menghantar anak ke sekolah. Dan kita beritahu, dan bas pun bersetuju, tak boleh dikutip tambang. Kerana anak-anak pun tidak pergi ke sekolah. Jadi kenapa perlu kutip tambang? Kerana servis tidak diberikan. Seperti jugalah sekolah ini. Saya faham mungkin sekolah itu menghadapi masalah kewangan. Tetapi sekolah juga perlu faham, ibu bapa pun dalam waktu ini juga menghadapi masalah kewangan. Jadi saya harap sekolah-sekolah seperti ini tidak mengambil
peluang untuk memaksa ibu bapa untuk membayar yuran walaupun anak mereka tidak bersekolah. Selagi sekolah tidak dibuka, saya harap tidak ada sekolah yang mengutip yuran daripada pelajar-pelajar. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.